Okey, kalau kamu tengok bab yang ke-6 tu, yang pertama pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu sudah disentuh sebenarnya dalam tajuk gelombang, pembiasan gelombang. Cuma dalam tajuk gelombang, pembiasan gelombang tu lebih umum lah. Pembiasan gelombang yang dalam bab yang kelima tu, yang hari tu pembiasan gelombang kamu belajar ada tiga lah. Biasanya ada tiga gelombang cahaya: air dengan gelombang gelombang bunyi. Cahaya, gelombang air, gelombang bunyi. Okey. Dalam bab yang ke-6, kamu belajar lagi sekali pembiasan cahaya. Tapi spesifikkan kepada cahaya je lah. Jadi maknanya 6.1 ni boleh laju ni, cepat sekejap je ni. Okey, jadi pembentang sudah bersedia Sudah juga. Siapa yang membentang ni? Baik, kejap. Tes. Okey. Dengarkah? Boleh nampak ke ni slide kamu? Boleh nampak? Boleh juga. Okey, boleh Boleh teruskan. juga. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari pada Ciu Hamdi dan rakan-rakan. Kami akan membentangkan 61 pembiasan cahaya. Definisi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ni ialah pembengkokan cahaya apabila merambat dari suatu medium ke medium yang berbeza. Ketumpatan optik disebabkan oleh perubahan laju cahaya. Macam di gambar rajah tu. Sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik rendah, udara, ke medium optik yang tinggi seperti blok kaca. Hal ini kerana laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Macam gambar rajah itulah. Sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi iaitu blok kaca ke medium yang berketumpatan rendah iaitu udara. Hal ini kerana laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke lebih rendah. Indeks pembiasan. Indeks pembiasan N menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila dirambat dari vakum ke medium. Semakin besar nilai N, semakin besar pembengkokan cahaya dalam medium. Indeks biasan sama dengan laju cahaya dalam vakum per laju cahaya dalam satu medium, atau N sama dengan C per V. C itu sama dengan 3.0 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Hukum pembiasan. Berdasarkan raja di atas, nilai N1 sin 01 adalah sama dengan N2 sin 02 bagi ketiga keadaan.
sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada Apa dia punya perkataan dia ni? dan berada dalam sata. Okey, yang sebelah sini apa? Di jadwal tu menunjukkan indeks biasan bagi beberapa medium. Hmm. Kalau medium dia vakum dan udara, indeks biasan dia 1.00. Kalau minyak zaitun, indeks biasan dia 1.46. Perspek, indeks biasan dia adalah 1.50. Kalau kaca, indeks biasan dia 1.52. Kaca ni terbagi ada dua jenis ya. Yang kaca pertama tadi crown, yang kaca kedua ni flint. Indeks biasan bagi kaca jenis flint ni 1.66. Kalau medium dia intan, indeks biasan dia 2.42. Hukum Snell ni boleh tengok di buku kalau tidak berapa jelas. Berdasarkan Raja 6.5, nilai N1 sin 1 adalah sama dengan N2 sin 02 bagi tiga keadaan itu. Menurut hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar 7, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam sata yang sama. Hukum Snell, dia boleh nampak di kotak biru tu. N1 sin 01 sama dengan N2 sin 02. Maka N2 bagi per N1 sama dengan sin 01 per sin 02. Ini simbol, Jadi maksud simbol untuk theta bukan kosong ni. Nah, namanya sorry. theta tu. Theta. Tahukah theta tu? Okay. T-H-E-T-A. Theta. Jadi di sebelah ni apa maksud simbol-simbol dia lah. N1 ialah indeks biasan medium 1, N2 ialah biasan medium 2, theta 1 ialah sudut 7 dalam medium 1, theta 2 ialah sudut biasan dalam medium 2. Di bawah ni macam dia punya apalah. Dia punya gambaran dia lah kan ni. Apabila medium 1 ialah udara, ada nampak situ, dan medium 2 N2 situ. Jadi sama dengan N sama dengan sin I per sin R. I di situ menunjukkan sudut 7 dalam udara dan R menunjukkan sudut biasan dalam medium 2. Boleh tengok dalam gambar tu lah. Situasi ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya apabila cahaya dari ikan merambat dari udara ke air. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal.
Ini menyebabkan pemerhati melihat kedudukan image ikan lebih dekat. Ada link Perlu ni, di perlu situ. tayang. Tunjuklah sekejap. Ah, Oh. Suara dia kamu dengar ke suara dia? tidak juga. Tidak dengar. Masalah. Saya tak boleh, tak tahu macam mana setting dia lari ni. Memang tak dengar kat sini ni, tak dengar juga ni. Biarlah ni, kamu tengok nantilah ni penerangan untuk gambar ikan tadi tu. Jadi dalam slide, mana tadi slide ni? Ni link ni. Dalam slide ni nanti tengok baliklah dalam slide ni link yang dekat situ. Sini gambar di atas tuh apalah? Apa nih? Contoh apa nih? Soalan lah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Ada 2 contoh di situ. Apa ini kita akan pergi nantilah ini. Okey. Itu sajalah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ya. Okey, ada link tadi tu. Ada di grup lah saya share tu. Tapi sambil saya lah yang bercakap ni. Saya tunjuk ni. Okey, sekarang ni dia nak apa ni? Dia nak mengira indeks biasan menggunakan ini kah video dia ni? Ya, tiga. Tadi. BM belakang dia. Betul lah BM. Dia nak mengira indeks biasan menggunakan dalam ketara dengan dalam nyata lah Nanti kita tengok, kita rumuskanlah apa yang berlaku. Okay, ni orang. Okay, tu orang. Lepas tu ini ikan. Okay, ikan, kita boleh nampak ikan sebab cahaya daripada ikan terpantul masuk ke dalam mata kita lah. Jadi ini bahagian air. Ini bahagian air. Nampaknya dia tulis air tu. Ini udara kat sini. Ini udara, ini air. Ni ikan. Alah, sudah cerita tadi, dia baru cerita. Ini dipanggil sudut. Ini dipanggil sudut apa? Sudut biasan. Ini sudut 7. Ini bahagian air. Maka air tu dia ada indeks biasan. N air lebih besar daripada N udara. Maksudnya indeks biasan air lebih besar daripada indeks biasan kawasan udara. Maknanya ini lebih tumpat lah lebih tumpat. Kalau N besar maksudnya ini lebih tumpat, ini kurang tumpat lah. Okay, jadi bila lebih tumpat kepada kurang tumpat, maka dia menjauhi garis normal. Yang kita sudah bincang masa tajuk gelombang dululah. Menjauhi garis normal. Jadi macam ni, dia membengkok, menjauhi, makin jauh daripada garisan normal. Okay. Jadi cara melukis ni dalam masa yang sama dia terangkan cara melukis. Jadi cara melukis tu, alur cahaya daripada yang sudah kena biaskan yang masuk dalam mata tu, kita kasih sambung saja, luruskan saja, buat garis putus-putus kat situ. Lukis image ikan atas objek asal dia. Ini asal dia kat sini. Ini objek, ini image dia. Sebab tu ikan kamu tengok dalam tasik dia nampak lebih dekat. Padahal yang kedudukan sebenarnya lagi dalam lah. Jadi dalam ketara tu yang mana satu?
Dalam ketara tu yang dalam saya panggil dalam tipu, itu dalam yang image ni. Yang H kecil tu dalam ketara. H besar tu dalam sebenar dia. Dalam nyata, dalam bahasa sains ni dalam nyata. H besar. Okey? Apa lagi tu dia buat? Okey, ini sebelah ni gambar rajah yang sama je, cuma alur cahaya terbalik. Okey. Ini objek dia lah, ikan tu, objek asal dia. Okey, kalau terbalik maksudnya ini kurang tumpat, ini udara kan. Udara kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat, maksudnya cahaya mendekati garis normal. Jadi dia macam ni, dia akan makin dekat dengan garis normal. Okey? Ini maksudnya kalau anak panah dia macam ni, maksudnya ikan yang tengok orang itu. Maksudnya kita berlakon jadi ikan, orang itu pemangsa kita lah. Jadi macam mana ikan tu melihat orang, melihat kita di darat ni. Jadi sebab tu anak panahnya terbalik. Maksudnya sekarang ni kita jadi ikan lah. Kita yang tengok orang. Jadi kalau ikan tengok kita, gambar kita tu muncul dekat sini. Ni image kita dari mata ikan lah. Okay, dari mata ikan. Maksudnya ikan tu nampak kita lebih jauh lah. Lebih jauh. Padahal kita kat sini. Macam tu. Okay, jadi indeks biasan. Sekarang kita nak kira indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Jadi rumus dia, indeks biasan apa? Indeks biasan air tu, kalau sekarang ni mediumnya air lah. Indeks biasan air tu adalah dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Dalam sebenar bahagi dengan dalam tipu. Dalam tipu tu dalam yang image tu. Okay. Ni kalau kita try kira ini kalau 1.3, kalau tak silap 1.3 tu indeks biasan bagi kaca lah. Ni contoh soalan lah. Kalau 1.3 1.3 ni air. Salah. 1.33 ni indeks biasan bagi air. Kalau dalam sebenar ikan adalah 1 meter, maka kita nak cari berapakah kedalaman ketara yang mana kedudukan image itu berada. Jadi kita hanya pindah-pindahkanlah matematik sahaja ni. Jadi 1 bahagi dengan 1.33 dapat 0.75 meter. Jadi kedalaman ketara itu lebih kecil daripada kedalaman nyata. Kedalaman nyatanya 1 meter. Tapi kedalaman ketara dia hanya 0.75 meter. Macam tu. Okay, sebab tu kita nampak ikan lebih dekat. Itulah cerita dia. Okey, jadi pembiasan ni maksud dia macam hari itulah pembengkokan cahaya. Kalau hari itu pembengkokan gelombang lah. Sekarang ni gelombang cahaya lah. Pembengkokan cahaya itu membengkok ni sebab dia langgar dua medium yang berlainan ketumpatan. Kalau contoh gambar ni, satu medium di atas tu, ini kita anggap udara kat atas ni. Ini udara. Ini contohnya kaca. Dia ada tulis sebelah sini. Ini udara, ini kaca. Kaca ni yang kotak ni. Jadi daripada kurang tumpat, ini kurang tumpat kepada
lebih tumpat. Mana daripada kawasan kurang tumpat ke lebih tumpat, ini lebih tumpat, ini kurang tumpat, maka cahaya itu akan membengkok mendekati garis normal. Bila sebut mendekati, maksudnya dia makin rapat ke sini lah. Ni garis normal kan. Ni garis normal ni. Sudutnya lebih kecil lah maksud dia. Sudut lebih kecil ni lebih besar. Maknanya I dia lebih besar daripada sudut R. R kecil saja. Okay, jadi tu ini contoh lah. Okay, kenapa dia membengkok? Dia kata kat sini disebabkan oleh perubahan laju. Ni. Ini pun logik lah. Bila daripada udara tiba-tiba masuk dalam kaca. Maknanya cahaya itu melanggar sesuatu objek lah kan. Mesti lajunya pun makin perlahan lah. Jadi dalam medium ni, laju cahaya itu lebih perlahan. Jadi saya buat sini laju rendah dalam kaca lah. Kalau kat sini laju tinggi. Lajunya berkurang. Maknanya ada perubahan laju. Bila ada perubahan laju, sini laju ni, laju tiba-tiba dia langgar kaca, dia akan jadi perlahan, maka anak panah tu akan terpesong mendekati garis normal. Sebab tu dia terpesong ni. Dia membengkok tu sebab lajunya sudah berkurang. Jadi dia terpaksa slows down lah, dia akan mendekati garis normal. Okay, bila dia keluar balik, ni dia keluar balik. Ini udara balik ni. Ni gambar rajah ni. Ini udara balik. Ni kaca ni. Okay, daripada kaca pergi ke udara, maksudnya daripada lebih tumpat kepada dia keluar balik pergi ke kurang tumpat. Maka kita ingat hukum dia tadi. Ni garis normal. Hukum kita yang belajar sebelum ni, sudut 7 itu kat sini ni tak berapa nampak lah, saya kasih. Ni sudut 7 yang kedua. Tadi sudut 7 yang pertama. Ni sudut 7 yang kedua ni. Mesti sekarang sudut biasan, ini sudut biasan R yang baru lah. R ni I. Jadi sudut biasan yang baru ni mesti lebih besar daripada I. Sebab kita faham tadi, daripada lebih tumpat. Mana tadi lebih tumpat ni? Ni. Lebih tumpat ke kurang tumpat, dia mesti menjauhi. Dia mesti menjauhi. Okay, menjauhi. Maknanya sudut yang ni mesti lebih besar daripada sudut yang ni. Kalau tadi mendekati, sebab apa mendekati? Sebab daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Ini mendekati, sudut ni lebih kecil. Ini lebih besar. Sekarang ni dia keluar balik. Dia terbalik lah pula. Okay. Apa lagi? Yang ni tak payahlah. Ini sama je penerangan yang saya sebut tadi tu. Sama je, tak payah. Okay. Indeks biasan ada beberapa rumus yang penting. Kamu boleh guna 3 rumus. Kalau tak silap saya ada 3 lah. Satu yang ni. Indeks biasan boleh dikira dengan menggunakan rumus N sama dengan C per V. N sama dengan C per V. Okay, C tu memang kita tahulah, sedia maklum. Ini laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okay, V ni adalah laju dalam medium itulah. Dalam medium yang cahaya itu langgar. Contoh tadi, kalau tadi kaca lah. Jadi laju cahaya dalam kaca tu, itulah V. Kalau kita nak cari indeks biasan dalam kaca, maksudnya laju ini merujuk pada laju dalam kaca. Ini dalam kaca, laju dalam kaca. Ini laju cahaya tetap C ni memang di atas ni. Dia tak berubah, nilainya tetap ni. Okay. Apa lagi? Ni contoh-contoh bahan. Ni dia buat eksperimen lah kan. Okay, maknanya kalau kita tengok gambar dia ni. Okay, atas ni semua air. Ni air semua air. Ni air, ini pun air, ini pun air. Okay, medium tu dia ubah. Daripada perspex, guna kaca jenis flint. Lepas tu dia guna intan. Bila buat eksperimen, dia dapati bahawa sudut dia ni
Makin daripada makin kiri ke kanan ni, daripada kiri ke kanan ni menggunakan medium yang berbeza ni, sudut biasan dia tu makin lama makin kecil. Maksudnya cahaya membengkok tu, kalau kamu perasan, cahaya yang membengkok tu ni, mula-mula dia tak berapa terkesan sangat lah, seolah-olah macam lurus lah, tapi masih membengkok lah, mendekati garis normal. Ni, okay. Tapi kalau ditukar pergi kaca Flynn, dia makin lama makin ke kiri pula ni. Maksudnya dia punya kesan pembengkokan tu makin jelas, makin ketara. Okay, kesan pembengkokan tu makin ketara kalau ditukar pergi kaca jenis yang crown ataupun index, kaca intan, kesan dia lagilah jelas. Maksudnya memang betul-betul terpesong, lagi jelas kesan pembengkokan dia, makin membengkok lah, mendekati garis normal. Jadi inilah yang membuktikan bahawasanya setiap jenis bahan tu, setiap jenis medium tu, yang medium sini dengan medium yang intan ni mempunyai indeks biasan yang berbeza. Kamu tengok kat sini, perspex kaca Flynn dengan intan semuanya berbeza. Jadi dia punya kesan pembengkokan tu pun berbeza. Okey. Jadi semakin kat sini kita boleh buat kesimpulan lah, semakin kalau n bertambah, n tu adalah indeks biasan. Kalau n bertambah, maksudnya kita boleh cerita pasal apa? Kesan pembengkokan makin bertambah ataupun makin jelas. Ni kita boleh buat rumusan. Semakin bertambah n, semakin bertambah kesan pembengkokan ataupun semakin membengkok cahaya. Boleh juga. Itulah. Ada yang tak faham kat sini ni? Boleh cikgu. Boleh Okey. Jadi tadi mana ni? Okey. Yang kedua je tadi ni kan. Lepas tu Snell. Ni Snell, hukum Snell. Okey, hukum Snell dia mengaitkan sudut dengan indeks biasan. Jadi kita tahu tadi kalau ada medium yang berbeza tu, berbeza ketumpatan tu, maksudnya dia akan mendekati, kalau macam ni mendekatilah daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Maka Snell pun dia mencari satu perkaitan. Dia kira, ni dia kira N1 ni, okay, N1 ni bila darab dengan sin theta 1. Ni N1 sin theta 1 tu, dia dapat buktikan bahawasanya N2 sama dengan N2, iaitu kat sini darab dengan sin, ambil sin theta 2, darab dengan sin theta 2. Jadi inilah datanya hukum Snell ni. Okey, hukum Snell. HS, hukum Snell. Okey. Jadi daripada hukum Snell, maka yang ni dia susun balik lah. Dia pindah-pindah. N2 pindah ke sana jadi bahagi, ataupun mana-manalah, yang penting kita pindahkan. Ni pindah ini, pindah ke sana lah. Jadi N2 per dengan N1, ni dapat yang inilah ni. Kalau yang sebelah sini pula, yang ni dia pindah ke sana, bahagilah juga, maka dia duduk kat bawah ni. Sin theta 2 duduk kat bawah. Macam darab silang lah. Darab silang lah biasanya kita pakai. Kalau kamu darab silang, kamu dapat balik yang asal dia. Itulah. Okey. Jadi saya tak payah cerita detail lah matematik je ni. Okey, habis. Jadi dari ini hukum Snell ni dia guna bila nak guna? Bila soalan minta cari, contohnya cari sudut 7.
Cari sudut 7. Inilah sudut 7 ni theta 1 ni. Yang dekat sini ni. Jadi dia bagi N2, dia bagi N1, dia bagi theta 2. Carikan sudut 7, maka carilah theta yang pertama. Jadi kamu guna pindahkan darab silang dan sebagainya, dapatlah cari. Jadi kita boleh guna ni untuk mengira macam-macam lah. Kita boleh guna untuk kira sudut biasan. Theta 2 ni sudut biasan kat dalam sini ni. Ataupun boleh guna untuk cari N2 ke, cari N1 ke. Okay, itu kegunaan dia. Okay, ini dia nak tunjuk apa? Daripada hukum Snell. Jadi Snell pun dia ada buat satu rumus lagi untuk mengira indeks biasan. Jadi ini datang daripada hukum Snell. Mana? Ni macam mana dapat ni? Macam mana dapat ni? Jadi hukum Snell tadi, kita ada N1. Ada tulis ni. N2 per dengan N1 sama dengan sin. Okay, theta 1 tu kamu ingat theta 1 adalah 7 Bila 7 dia guna I. Dia tak guna theta 1 lah. I dalam gambar ni dalam gambar sebelah ni. Ni dalam gambar sebelah ni. Dia guna I. I itu maksudnya dalam bahasa Inggeris. I itu apa dalam bahasa Inggeris? Tahu tak I itu apa maksud dia? Kat sini. Apakah maksud I tu? Saja-saja pandai-pandai dia buat I kat situ. Ada maksud cikgu. Apalah maksud dia Maksud I tu incident. Sudut 7 lah maksudnya. Maknanya ray of incidence. Incidence ray. Tak tahulah ejaannya betul ke salah tu Saya pun tak ingat lah. Incident maknanya sudut 7 ataupun ray of incidence. Okay, I. Kalau R itu di bawah dilabelkan R. Kenapa labelkan R ni? Kat sini mesti ada maksud dia kan. Kalau R maksudnya sudut biasan dalam bahasa Melayu. Jadi refraction lah. Angle of refraction. Sorry, bukan ray Incidence angle. Sudut kan angle. Yang tu adalah I. Kalau R, refraction angle ataupun angle of refraction. Okay, jadi daripada hukum Snell, ni hukum Snell, macam mana dia keluarkan yang jadi macam ni? Okay, dia ini je dia punya cara dia. Dia ambil, okay, ni kaca ataupun medium 2 lah. Okay, ini medium 2. Medium tak kisahlah apa-apa medium, dia ada indeks biasan tersendirilah N. Ini udara. Udara, ahli saintis menetapkan dia sebagai N sama dengan 1. N sama dengan 1. Maknanya N1 ni nilainya adalah 1. Okay, 1. Jadi di sini kita gantilah. Jadi N2 ni ganti dengan N. N ni kita masuk kat sini, gantikan. Okay, ganti kat sini. Jadi saya potong ni, saya delete lah. Ni saya buat N. Okay, N1 ni ganti nombor 1 lah. Ni. Jadi saya delete, ganti nombor 1. Jadi N bahagi 1 N lah juga. Sebab tu dia ada N je kat sini ni. Nombor 1 tak menjejaskan pengiraan. Jadi buang je lah nombor 1 ni. Kat bawah ni buang je. Okay. Okay, sin. Tadi sin theta 1. Sin theta 1 dia tukar kepada huruf I. Theta 1 kat sini. Jadi tadi huruf I. Yang R ni huruf theta 2. Dia tukar je. Dapatlah macam ni. Okay, habis pasal tu. Okay, yang video ikan sudah tadi. Satu lagi rumus untuk mengira indeks biasan adalah dalam video ni. Ni. Ada satu lagi rumus, iaitu apa? N sama dengan H besar bahagi dengan H kecil kan. Ni
Kalau soalan bagi kedalaman nyata dan kedalaman ketara, kita boleh guna rumus ini. Ini dalam nyata. Tak nampak pula ni dia punya warna. Ini dia panggil dalam nyata. Dalam nyata. Ni dalam ketara. H kecil tu dalam ketara. Jadi dia gambar dia macam ni lah Jadi kalau ini dia buat huruf K. Ini dalam buku teks dia merujuk kepada dalam ketara. Ini dalam ketara H kecil. Kalau H besar tu yang ini. Dalam sebenar lah. Dalam sebenar ikan itu berada. Boleh pakai rumus ni. Dari mana datang rumus ni? Daripada eksperimen juga Daripada eksperimen. Hubungan antara H dengan H ni dia daripada eksperimen. Okey, pengiraan ni saya rasa kamu boleh tengok baca sendirilah ni. Dia ada tunjuk penyelesaian. Cuma kamu kena ingatlah tadi kalau hukum Snell tu. Contohnya dalam kes ini kita nak cari huruf R kita nak cari huruf R ni. Dia dalam matematik kamu kena ingat balik lah cara kita nak singkirkan sin tu. Kita kena guna inverse sin dalam kalkulator kamu kena tekan tanda songsang tu, tanda inverse tu. Barulah kamu type dalam kurungan. Ini saya rasa kamu mahir sudah ni matematik ni. Okey, pindah-pindah tu macam biasalah. Okey, ni saya tak pergi detail Okey. Jadi untuk pembiasan ada persoalan yang tidak dipahami? Boleh cikgu. Boleh kan? Okey, boleh kita bergerak ke kumpulan berikutnya? Pantulan dalam penuh. Boleh? Hello, it's me. Ada dengar? Boleh dengar? Kumpulan berikutnya boleh teruskan ataupun macam mana? Boleh cikgu. Kan? Teruskan je dulu. Nanti kita buat latihan masa tu kita bincanglah balik apa yang tak difahami kan? Okey, teruskan. Okey, Assalamualaikum kepada Cikgu Hamdi dan rakan-rakan. Kami akan membentangkan 6.2 pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Fenomena ini dikenali sebagai pantulan dalam penuh cahaya. Pantulan dalam penuh hanya berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Contoh dari air ke udara. Okey, yang ini apabila sudut tuju kurang daripada sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal. Jadi sinar pantulan dia yang lemah juga dapat dikesan. Apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, sinar biasan merambat sepanjang sempadan permukaan kaca dan udara, sinar pantulan akan kelihatan lebih terang. Selepas itu, apabila sudut tuju melebihi sudut genting,
tiada sinar yang dibias, jadi cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Sudut genting. Fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah dengan sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Sudut genting C ialah sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Hubungan antara sudut genting C dengan indeks biasan N bagi suatu medium yang berada di dalam udara ialah N sama dengan 1/sin C. Jika indeks biasan intan ialah 2.42, maka sudut genting intan bagi sempadan intan dan udara boleh dikira seperti berikut. Sin C sama dengan 1/2.42, dia jadi 0.4132. C sama dengan sin sebut je lah. negatif 1 dalam kurungan 0.4132 sama dengan 24.4 darjah. Jadi sudut genting bagi intan C ialah 24.4 darjah. Sudut genting bagi suatu medium bergantung pada ketumpatan optik medium itu. Semakin tinggi indeks biasan medium, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Keindahan lampu-lampu hiasan, sinar laser yang masuk ke dalam aliran air mengalami pantulan dalam penuh yang berulang kali sehingga keluar dari hujung aliran air. Keadaan ini menunjukkan aliran air berfungsi sebagai pipe alur cahaya yang boleh membawa alur cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang satu lagi walaupun aliran air itu melengkung. Fenomena semula jadi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Ada 2A, pembentukan pelangi dan logam maya. Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh apabila cahaya melalui titisan air dalam udara. Apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza.
Semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran, sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Logam maya. Pada hari yang panas dan cerah, seorang pemandu kereta melihat image lopak air yang samar di permukaan jalan raya di hadapannya. Apabila beliau menghampiri lopak air tersebut, beliau mendapati lopak air itu sebenarnya tidak wujud. Fenomena semula jadi ini dikenali sebagai logam maya yang disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh cahaya. Udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketumpatan optik yang berlainan. Lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas daripada lapisan udara di atas. Lapisan udara panas mempunyai ketumpatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. Cahaya yang merambat dari lapisan atas ke lapisan bawah akan dibias secara beransur-ansur menjauhi garis normal. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting udara, pantulan dalam penuh akan berlaku. Sinar pantulan cahaya mengalami pembiasan secara beransur-ansur mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Pemerhati akan melihat image awan sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Okey, jadi seterusnya aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Terdapat 3 aplikasi pantulan. Yang pertama ialah periskop berprisma. Periskop berprisma ni digunakan untuk melihat objek di sebalik penghalang. Terdiri daripada 2 buah prisma bersudut tegak yang dipasang pada 2 hujung tiup yang panjang. Sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB yang macam dalam gambar rajah ni. Prisma atas melalui bukaan periskop. Sinar cahaya sampai ke permukaan AC tanpa pembiasan. Sudut tuju ialah 45 darjah dan lebih besar daripada sudut genting prisma iaitu 42 darjah. Maka pantulan dalam penuh berlaku di sisi AC dan cahaya dipantulkan ke bawah. Sinar cahaya yang dipantulkan merambat secara normal ke sisi DE prisma bawah. Sekali lagi, sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh di sisi DF. Akhirnya, sinar cahaya keluar tanpa pembiasan di sisi EF dan masuk ke mata pemerhati. Lepas tu, image yang terhasil adalah tegak dan sama saiz dengan objek. Yang kedua ialah gentian optik. Gentian optik ni dia banyak digunakan dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Lepas tu dia terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tulen. Teras dalam yang mempunyai indeks biasan yang tinggi dibalut oleh penyalut dengan indeks biasan yang rendah. Isyarat cahaya yang memasuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut di dalam teras sehingga sampai ke hujung yang lagi satu. Dengan ini maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Boleh tengok gambar di sebelah. Dan yang terakhir, pemantul mata jalan. Pemantul mata jalan ni biasanya digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna
jalan raya pada waktu malam. Dan sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul ini akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan belakang pemantul. Macam dalam gambar. Contoh 1, raja menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke prisma yang mempunyai indeks biasan 1,49. Hitungkan sudut genting prisma. Untuk kira sudut genting prisma, boleh guna formula sin C sama dengan 1/n, ganti N di bawah tu dengan 1,49, lepas tu kira dapat jawapan akhir 42,2 darjah. Jadi sudut genting prisma C ialah 42,2 darjah. B. Lengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Penyelesaiannya, sudut 7 45 darjah lebih besar daripada sudut genting 42,2 darjah di sempadan AB dan AC. Pantulan dalam penuh berlaku dan sinar cahaya keluar dari sempadan BC secara normal. Lepas tu contoh 2, raja menunjukkan lintasan sinar cahaya merambat melalui gentian optik dari hujung A ke hujung B. Terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S dan T serta U. Di titik Q, pembiasan cahaya mendekati garis normal. Di titik R, T dan U, pantulan dalam penuh berlaku, manakala di titik S, pembiasan cahaya menjauhi garis normal. B. Jika indeks biasan gentian optik ialah 1,51, tentukan nilai sudut X. Untuk cari X, boleh guna rumus N. 1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Lepas tu kasih masuk semua maklumat yang ada ke dalam rumus. Lepas tu kira semua, dapat jawapan akhir 27,9 darjah. C. Mengapakah bahan gentian optik mesti memiliki ketulinan yang tinggi? Ketulinan bahan gentian optik memastikan sudut genting sepanjang gentian adalah konsisten. Semua isyarat yang memasuki gentian akan mengalami pantulan dalam penuh. Sekian, terima kasih. Okey, tengok balik. Okey, pantulan dalam penuh. Okey, link ni nanti kamu tengoklah sendiri link ni ataupun mungkin sudah tengoklah kan. Okey, pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketempatan tinggi ke medium berketempatan rendah. Contohnya daripada air ke udara. Kalau daripada udara ke air, tidak ada pantulan dalam penuh. Okey. Jadi gambaran ini penting, gambar ini pernah ada dalam soalan SPM. Gambar penyu ni dalam air, dia nampak
image dia sendiri dekat permukaan air. Tapi bahagian dalam air lah bahagian dalam air. Okey. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab cahaya itu terpantul secara penuh. Pantulan dalam penuh. Sebab tu disebut internal reflection. Dalam bahasa Inggeris dia total internal reflection. Maknanya pantulan dalam. Internal tu dalam apa? Dalam medium yang lebih tumpat. Bukan dalam medium yang kurang tumpat. Nanti kita tengok simulation. Okey, ni penerangan secara bergambar ni dia tunjuk step by step sebenarnya tapi saya try tunjuk yang simulation tu lah. Setiap tahun pakai link yang sama je. Nasib baik dia masih free lah link tu Mana link tadi ni? Ni. Jadi link yang saya baru share di group tu tadi tu, itu sangat berguna. Kamu tekan link tu dia keluar macam ni, kamu tekan dekat intro ni. Okey. Mau ini macam torchlight lah kan, laser lah. Tekan switch merah tu tekan nanti keluar ni dia keluar cahaya lah. Okey. Okey. Sekarang kita bincang pasal pantulan dalam penuh. Okey, sekarang ini cahaya kita itu saya pancarkan daripada kawasan apa? Ini kawasan bukan air tu ini udara tu. Dalam bahasa Inggeris ni air tu maksudnya udara lah. Okey, jadi kalau sekarang ini saya pancarkan dari udara masuk ke dalam, ini saya ganti dengan air pun boleh lah. Air daripada udara dia travel masuk dalam air. Okey, persoalan dia, akan berlakukah pantulan dalam penuh? Apa jawapan tidak, kamu? Cikgu. Tidak. Kenapa? Apa masalah dia? Sebab pantulan dalam penuh ni dia berlaku daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan yang rendah, Cikgu. Okey, syarat dia untuk terjadinya pantulan dalam penuh, maksudnya cahaya ni, kamu nampak cahaya yang terpantul. Ini kita bagi lampu ke sini, yang terpantul tu dia ada sikit saja yang terpantul, tak penuh. Jadi syarat dia mesti daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Kalau kamu tak percaya, kamu test sendiri. Kamu carilah sudut-sudut yang special. Tak ada pun sudut yang mana semua cahaya dipantulkan secara penuh dan tak ada lagi cahaya yang terbias. Kita try kalau guna apps ni dia senang nampak lah. Oh, mana ada, tak pernah ada pantulan dalam penuh. Yang ni pun tak acil lah sudah, sebab dia mau habis sudah. Okay? Tetapi kalau saya ubah objek saya ataupun penyu tadi, ini anggapnya sebagai penyu lah, torchlight ni. Kalau penyu tu berada di dalam air, maknanya saya ubah terbalikkan. Di atas ni saya bagi air, di bawah saya bagi air, udara. Maknanya laut terbalik lah sekarang ni. Ini penyu ini air ni kat atas, udara kat bawah. Okay. Kalau terbalikkan, sebelum tu saya kasih macam ni dululah. Okay. Pada awalnya kalau kita pada sudut yang kecil-kecil, okay, belum ada pantulan dalam penuh. Maksudnya cahaya dibiaskan. Okay, cahaya dia lalu kawasan air, dia keluar ke udara, dia dibiaskan menjauhi garis normal. Tetapi apabila kita gerakkan, kita tambahkan sudut 7 ni, sudut 7 ni kita tambahkan dia. Okey, pada satu masa kamu akan dapati bahawasanya garisan ni, sinar biasa ni, dia akan berada kat sini nanti. Tengok, dia ada berada di sini. Tapi tak nampak dalam gambar dia tu, saya kasih sehampir yang boleh lah. Dia akan kat sini. Okey, dia akan berada di sini. Bila keadaan dia berada di situ, sudut yang di sinilah yang dia panggil sudut genting. Tadi kan ada istilah sudut genting. Jadi sudut genting tu sudut yang special, yang mana apabila kita gerakkan ini, pada satu masa tidak ada lagi sinar biasan. Semuanya sinar
yang dipantulkan secara penuh Maksudnya keadaannya nanti ni. Ini bila dia berada di atas garisan permukaan tu, maksudnya ini 90 darjah sudah dia ini 90 darjah sudah dia punya sudut biasan dia. Okey, bila dia capai 90 darjah macam sekarang ni, sudut ini yang ini dia panggil sudut genting. Sudut genting. Okey. Kalau mu tengok balik definisi tadi, sudut genting adalah sudut tuju, okey, yang mana sudut biasanya 90 darjah. Sudut genting tu sebenarnya sudut tuju saja. Nama dia genting dalam bahasa Inggeris critical angle. Nama dia genting sebab dia mengubah, tengok ni. Dia mengubah yang mana bila limpas sudut itu, bila kita besarkan melebihi sudut itu, tidak ada lagi cahaya terbias, semuanya dipantulkan. Sebab itu namanya pantulan dalam penuh. Tak ada lagi yang terbias keluar ke udara, tak ada. Jadi waktu inilah yang kita nampak, ataupun kalau kamu jadi penyu, ni penyu kat sinilah, air terbalik ni, tapi anggap ini laut ini udara, ini laut. Kalau penyu kat sini, dia akan nampak image dia. Kalau kamu buat garisan putus-putus, dia akan nampak image dia kat sini, di atas permukaan air inilah. Sebab apa? Kita sambung dah garisan dia ni untuk tahu dia punya kedudukan image penyu tu di sini. Jadi di atas dia. Sebab tu gambar tadi, ni penyu tu kamu nampak dia punya bukan ni. Ni. Kan image dia di atas, betul-betul di atas. Macam cermin lah ini. Ini macam cermin. Cermin. Okey. Image dia terbentuk sini. Jadi macam mana nak lukis? Ambil, kamu sambung je pembaris, ambil lukis garisan putus-putus kat sini. Lukis image dia kat sini. Macam tu. Okey, jadi itu adalah itu sebenarnya itu sahaja pantulan dalam penuh Itulah konsep dia Dia mesti daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Okey, jadi saya tanya kamu, saya cari gambar Taj Mahal sebab pernah masuk dalam SPM. Saya nak tanya kamu, ni jangan salah konsep Okey. Ini nampak gambar Taj Mahal kat sini harap boleh nampak ni lagi besar sikit. Okey, ini gambar bangunan. Ini image yang kita nampak pada air. Saya nak tanya kamu, apakah nama fenomena gelombang ini? Pantulan cahaya, cikgu. Pantulan cahaya. Ada jawapan lain? Kita bandingkan dengan penyu tadi. Ini pantulan dalam penuh. Ini adalah pantulan cahaya. Maksudnya pantulan biasalah. Betul lah jawapan kamu. Ini pantulan cahaya, bukan pantulan dalam penuh. Walaupun nampak macam sama, ada image dia. Tapi kenapa dia bukan pantulan dalam penuh? Sebab apa? Sebab nampak satu badan ke cikgu? Sebab apa tak berapa dengar? Sebab nampak satu badan. Penyu kan tadi dia nampak satu badan. Kalilah. Okey, tak apa. tak apa. Tapi gambar ni dia mungkin screenshot separuh lah. Mungkin ada gambar penuh lah kan. Macam ni pun ada gambar penuh ni. Tapi gambar dia kerak kot. Okay, dia crop. Tapi tak apa. Sebab mana cikgu? Aku tahu cikgu. Sebab apa? Sebab dia dari ketumpatan yang rendah ke tinggi cikgu. Jadi dia bukan pantulan dalam penuh cikgu. Okay, kita tengok objek. Betul lah jawapan kamu tu. Kita tengok objek kita. Objek asalnya berada dalam air ke di atas, di dalam udara? Di udara cikgu. Di udara kan? Langit. Di dalam di langit. Langit tu udara lah. Di sini kita panggil dalam udara lah objek tu. Kalau penyu, dia berada di udara ke dia berada di dalam air? Dalam. Dia berada dalam air. Tadi nampak beza dia.
Dengan kata lain, kalau objek itu berada dalam medium. Sekarang dalam medium air lah. Kalau dia berada dalam medium, maka ada kemungkinan besar pantulan dalam penuh berlaku. Sebab bila objek dalam medium, kita lukis tadi, ini medium itulah dalam air, ini air. Maka ada kebarangkalian kemungkinan besar akan berlaku pantulan dalam penuh pada sudut-sudut yang melebihi sudut genting lah. Tengok kan ada sudah pantulan dalam penuh. Tak ada lagi pembiasan, semuanya dipantulkan. Tetapi kalau tengok gambar bangunan ni, objek ini tidak berada di air, dia berada di udara. Udara tu kurang tumpat. Bila kurang tumpat, mustahil ada pantulan dalam penuh. Cuba kita tukar balik. Ini kepada air, udara. Ini kepada air. Ini bangunan kita ni. Ini bangunan kita ni. Yang saya gerakkan ni bangunan ni. Cuba kamu cari satu sudut. Adakah sudut yang special, yang critical angle, sudut genting yang mana semua cahaya itu akan dipantulkan secara penuh? Tak ada. Sebab akan ada pembiasan sepanjang masa. Ini pembiasan. Kalau pantulan dalam penuh, yang pembiasan tak ada lagi. Dia sudah hilang. Tapi tak ada pun kalau masjid ataupun bangunan itu di udara, takkan ada pantulan dalam penuh. Okey. Jadi apalah nama dia? Nama fenomena dia pantulan yang biasa sahaja, macam kamu make up dekat cermin. Jadi air ni, permukaan air ni anggap dia macam cermin. Kita tak panggil dia pantulan dalam penuh. Okey, sebab dia tak terpantul. Adalah pantulan sikit tapi tidak secara penuh, sebab sikit sahaja yang dipantulkan. Masih banyak yang dibiaskan. Sebab tu namanya bukan pantulan dalam penuh, tetapi pantulan biasa sahaja. Okey, ni kamu main-mainlah dalam simulasi itu. Jadi ada, okey, habis itu. Kita nak habiskan yang rumus ni satu lagi. Okey. Rumus ini, okey, tengok rumus ini datang dari mana? Sebenarnya dia datang dari hukum Snell. Ni datang dari hukum Snell yang sudah dipermudahkan tadi tu. Kalau saya ambil balik, boleh edit kan ya? Susah pula mau edit ni. Okey, tak apa, saya buat dalam ni lah. Okey, ni datang daripada hukum Snell. Jadi kita tengok balik. Okey, hukum Snell dia kata tadi N okey, yang sudah kita buat rumus yang tadi tu, yang sudah dipermudahkan untuk cari indeks biasan tadi tu macam ni. Ni daripada sini kita nak buktikan bahawasanya dia jadi apa ni, kat bawah ni lah saya buat. N sama dengan 1/sin C. Macam mana boleh jadi macam ni ni. Okey. Dia okey, jadi bila kita ubah kita punya simulasi tadi tu, kalau saya tukar balik, ini water, ini udara. Okey, bila saya gerakkan, ada satu tempat yang special yang mana sudut biasan ni sudut biasan ni dia jadi 90 darjah. Okey, dia jadi 90 darjah. Jadi di sini kalau ikut Snell, I ni adalah sudut 7. Saya tulis ini 7. Kalau ikut yang asal dia 7, ini sudut biasan. Okey, ini sudut biasan. S.7, S. biasan. Kenapa sudut 7 ni dia boleh jadi 1 ni? Persoalan dia, macam mana sin I boleh jadi 1? Tadilah yang kita punya simulasi. Sin apakah yang nilainya 1? Sin 90 kan? Cuba kamu tengok. Jadi kat sini
Nilai sudut. Kita ingat kalau I itu merujuk kepada kawasan kurang tumpat. Ni memang betul-betul kena ingat. Jangan terbalikkan. Mana tadi? Okey. I mesti merujuk kepada kawasan yang kurang tumpat ni. I. Kita guna simbol I. Jadi dalam kes kita, pantulan dalam penuh, kawasan kurang tumpat sebelah sini. Sebelah sini. Ini lebih tumpat, ini kurang tumpat. Jadi kawasan kurang tumpat itu I-nya kat sini. I. Okey, I. Ini dianggap sebagai I. Sebenarnya dia adalah sudut biasan ni sebab dia terbias. Sebab ini adalah 7, ini mesti biasan. Tetapi dalam menerbitkan rumus yang ini, N sama dengan 1/sin ni, I itu kita gunakan I yang di sebelah kurang tumpat. Jadi kita tengok ni, kurang tumpat itu adalah kawasan sini. Jadi di sini kita tahu pada sudut yang special tu, yang kita namakan genting tu, dia punya I dia adalah 90 darjah. Okey, I dia 90 darjah. Jadi di sini saya tulis, jadi I ni kalau kamu guna kalkulator sin 90, tekan kalkulator sin 90, memang jawapannya 1. Okey, jawapannya memang 1. Sebab tu jadi 1 kat sini. Ni tekan jadi 1. Okey, jadi dengan itu R ataupun yang kat bawah ni, ini R ni, okey, R dia tukar kepada sudut yang C dengan huruf C. Dalam gambar kita kena ingat R adalah kawasan yang lebih tumpat. Jadi tengok balik kita punya kawasan kita. Ini kawasan lebih tumpat dalam air ni. Ini air. Jadi R itu merujuk kepada yang kat sini, R. Tapi R sekarang dia tukar pergi C. Sebab sudut 90 darjah tadi dia ambil satu tempat yang special. Jadi bila dia gerakkan ni, dia gerakkan, tiba-tiba ada satu ini 90 darjah. Sudut yang kat sini dia panggil sebagai C. Sudut genting. Jadi dapatlah rumus untuk mengira sudut genting. Ini rumus yang sangat-sangat penting kalau soalan minta cari sudut genting. C itu adalah bermaksud sudut genting. Contoh. Sudut genting. Okey, sebenarnya ini juga boleh jadi rumus indeks biasan. Jadi banyak sangat rumus indeks biasan. Ini boleh jadi rumus indeks biasan yang keberapa sudah ni? Yang ketiga ke yang keempat sudah ni kan? Kalau kita tahu sudut genting, kita boleh cari N. Masukkan je lah C tu kat sini, dapat N dia. Okey, jadi ada berapa sudah sudut genting punya formula tu? Banyak sudah tu kan? Ada 4 juga. 4 sudah kan? Ini yang keempat lah kali ni. Ada 4 rumus Jadi kita tengok balik yang ni. Jadi ini pengiraan dia lah. Cuma saya nak tanya, kamu belajarkan yang sin negatif 1 ni kan? Adakah? Ya. Ada cikgu. Kalau ada saya tak mau tunjuk lah. Kalau tak ada tu saya kena bagi tahu. Saya tak tahu macam mana kamu punya map. Shift sin cikgu. Guna apa ni, shift sin sin inverse. Shift sin. Okey, lepas tu dia punya apa ni, kehidupan, fenomena harian. Biasanya kita nampak sehari-hari sebelum hujan ataupun selepas hujan, pelangi lah Jadi di mana berlaku pantulan dalam penuh? Kalau pelangi, dia berlaku dalam titisan air. Antara kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan mana yang berlaku pantulan dalam penuh? Kawasan 2. Okey, tengok kan dia terpantul secara penuh. Kalau kawasan 1 ni, sempadan 1 ni, dia terbias. Kalau sempadan 3 ni, dia terbias juga. Dia tak dipantulkan lagi kat sini dengan kat sini.
Tapi kawasan 2 ni dia dipantulkan. Ni kawasan yang sempadan 2 ni dia dipantulkan. Cahaya masuk dulu, dia terbias, lepas tu dia dipantulkan secara penuh dan dia terbias keluar lagi. Okey? Penerangan dia adalah tadi yang sudah dibincangkan. Kalau logam maya dalam bahasa Melayunya logam maya lah. Lalu kalau kita tu dalam ini kalau waktu panas, tapi susah juga nak nampak ni sebenarnya sebab dia kena kawasan yang luas lah baru nampak macam padang kan. Kalau kamu berdiri di tempat yang terlalu panas dan kawasan itu jauh, nampak jauh tu. Kalau kita ni tempat banyak bukit susah nak nampak sikit lah. Okay, akan ada macam ada air-air tu, padahal tak banjir, bukan banjir pun dia macam kelihatan air. Sebenarnya itu daripada imej awan. Awan kan dia terbentuk daripada titisan-titisan air Jadi air daripada awan tu yang kita nampak sebenarnya. Kamu kat sini, ni kamu ni, jadi kamu nampak kat sana tu macam banjir tu. Ni ada yang tak pernah nampak ke fenomena ni? Ada yang tak kenal? Pernah cikgu. Kalau kamu tengok cari di YouTube lah logam maya punya situasi. Kalau di sini mungkin susah. Kalau kamu tinggal di bukit-bukit tu susah ni nak dapat macam ni. Tapi mau jalan yang panjang cikgu. Yang kawasan luas tu ataupun di padang pun sebenarnya boleh, tapi padang jangan ada rumput lah. Kalau padang yang memang kosong, dia berpasir, padang yang luas tu pun boleh nampak juga kadang-kadang. Tapi kalau biasanya tempat yang panas jalan raya lah kan. Jalan raya memang senang nampak lah. Tapi dia mesti jauh. Dia tak ada bukit, tak ada apa-apa. Dia flat, rata saja. Tapi mesti jauh tu. Nampak jauh tu baru kita nampak. Dia tak nampak dekat-dekat tu. Okay. Kalau tak nampak, kamu kena cari di YouTube ni dia punya video tu banyak lah Okay, tapi cerita je macam tu lah Dia sebenarnya penerangan ni sama macam yang yang kita pernah bincang hari tu. Macam mana bunyi pada waktu malam boleh masuk ke dalam telinga. Macam saya ada pernah lukis tu garisan tumpak dengan lebih tumpak tu. Sama saja penerangan dia. Macam mana ini boleh membengkok ke sana. Cuma sekarang ni istilahnya adalah pantulan dalam penuh. Jadi kat mana pantulan dalam penuh tu? Dekat nombor 2 ni. Dekat nombor 1 ni belum berlaku Ini hanya ini macam pembiasan gelombang yang kita bincang masa gelombang bunyi bab yang sebelum ni. Kenapa dia membengkok tu? Sebab dia bergerak daripada kawasan lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat. Ini sudah dibincangkan. Sebab tu dia membengkok mendekati garis normal, mendekati pada satu tahap, pada sudut tertentu tidak ada lagi pembiasan keluar sini. Semua cahaya dipantulkan. Jadi pantulan dalam penuh berlaku pada kedudukan 2 ni. Dipantulkan penuh sudah. Sebab tu kamu boleh nampak bayangan. Bila cahaya dipantulkan ke sana, yang kamu nampak itu hanyalah imej bagi awan. Inilah yang kamu nampak sebagai air ataupun banjir. Padahal tak ada pun air kat situ. Okay? Hanya sekadar imej. Okay, aplikasi dia ini pun saya rasa kamu tahulah, periskop dalam kapal selam Ini biasanya kapal selam, teknologi kapal selam lah boleh nampak di permukaan air. Dia pakai konsep periskop berprisma lah. Okay, kalau saya tanya kamu berapa kali pantulan dalam penuh berlaku ni? Berapa kali pantulan dalam penuh berlaku? Dalam 2 cikgu. Satu periskop. Ada 2. Satu kat sini, tengok dia pantul secara penuh. Satu, pak. Lepas tu bila sampai kat sini, terpantul secara penuh lagi sekali. Baru keluar, masuk dalam mata. 2 pantulan dalam penuh. Yang ke ni gentian optik ini dalam dalam telekomunikasi lah. Ini kalau kamu pernah dengar fiber, internet fiber ataupun internet pakai kabel. Kabel internet itu, dalam kabel tu dia tak ada wayar kuprum dia bukan kabel elektrik tu Kalau kabel internet, kalau siapa kenal kabel internet, biasa sambung kat komputer lah Kalau siapa di rumah dia pakai jenis kabel tu, wifi sambung kabel, bukan wireless wireless tak ada wayar. Modem wifi tu kamu sambung dengan kabel internet, dia main kabel lah.
Kabel tu bukan wire elektrik tu Kabel tu adalah fiber optik. Dia tak ada kuprum, dia tak ada besi apa, tak ada. Dia hanyalah, dia tak kosong, tapi dia ada diperbuat daripada dua jenis bahan berlainan ketumpatan. Yang tengah-tengah ni lebih tumpat daripada yang nipis kat luar tu. Ni, yang tengah-tengah ni dia lebih tumpat, bahan lebih tumpat. Yang penyalut dia tu dia kurang tumpat. Jadi bila dia lebih tumpat, gelombang berada kat dalam. Jadi gelombang tu dia tak dapat keluar, dia tak dapat terbias. Semua gelombang masuk dan terpantul secara penuh sama-sama dia saja dalam kawasan lebih tumpat tu. Jadi tak ada tenaga yang terbazir keluar. Sebab itu kalau kamu pakai internet wireless tu kurang berkesan berbanding dengan pakai fiber optik, pakai kabel. Sebenarnya pakai kabel lagi mantul lah. Pakai wireless, kekurangan dia kalau pakai wireless, banyak halangan. Walaupun ada menara setinggi mana pun, menara internet tu, bila sampai gelombang pada kamu, banyaklah dia langgar rumah, dia langgar bukit, dia langgar dinding. Jadi bila sampai kat rumah tu, tak berapa kuat signal. Macam-macam lah faktor-faktor yang di persekitaran lah. Jadi sebab itu kalau pakai fiber, pakai kabel, dia tak ada halangan. Dia hanya dalam situ sejak. Dia tak ada langgar pokok, tak ada langgar semut. Semut tak dapat masuk dalam ni. Sebab ruang ni padat ni. Dia bukan lubang ni, dia padat ni. Dia boleh bila isyarat dia sampai dengan kuat, jelas dan berkesan lah. Okey. Ni sedikit sebanyak tentang gentian optik. Okey, yang ini pemantul jalan di Sepitang pun ada, tapi banyak rosak sudah sebab lori ulang-alik angkut pasir buat pan Borneo kan. Ada ni kalau kamu tengok di tengah-tengah jalan, adalah yang masih tak rosak tu, adalah. Ini pun menggunakan pantulan dalam penuh. Cahaya masuk, terpantul pada permukaan sebelah dalam. Ni sebelah dalam ni dalam, terpantul pada permukaan sebelah dalam, keluar balik ke mata kamu lah. Dia menggunakan pantulan dalam penuh. Ni soalan tak apa, kamu boleh baca ni saya rasa. Ini pun kita akan tengok. Mungkin kita fokus ni pada latihan nantilah. Jadi itu sajalah untuk kali ni. Ada apa-apa? Dah cikgu. Dah kan? Jadi 6.3 nanti kita sambung di sekolah. Di apa hari? Ada lagi ke ni? Tak ingat sudah. Jumaat cikgu. Ada lagi. Jumaat 4 masa kan? Jadi yang tu saya sambung je lah supaya saya cari poin-poin penting je lah 6.3 tu. Jadi tak ada pembentangan lah. Saya sambung je nanti. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu sajalah untuk kali ini. Memang terlewat masa. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.